IG. Tak main IG, anti sosial media sosial. Nama saya Nur Atifah. Saya Muhammad Azri. Okey. Hari ni ni definisi perindustrian. Perindustrian ni boleh ditaruhkan pada dua bentuk, iaitu pengertian sempit atau pengertian umum. Perindustrian ni membawa erti pembangunan di sektor industri. Kalau maksud pengertian luas ni maksudnya lebih yang terperinci. Perindustrian tu adalah pembangunan infrastruktur, kemudahan awam, stesen tenaga dan jalan raya. So, kemudahan ni amat penting kerana kerana perindustrian moden tidak akan dapat diwujudkan. Kepentingan sosiologi industri. Kepentingan sosiologi industri ini berkaitan kerana dapat menganalisis aktiviti perindustrian dari perspektif sosiologi seperti proses perindustrian dalam masyarakat itu sendiri, lepas tu aspek pekerjaan dan hubungan dengan organisasi, proses perindustrian, struktur perubahan sosial dan ekonomi, nilai dan ideologi, seterusnya memberi kesan kepada industrialisasi. Yang kedua, kepentingannya dapat merangkumi idea, kepercayaan, norma perhubungan, perundangan dan polisi dalam perindustrian. Ini maksud sosiologi industri berkaitan dengan ilmu tentang situasi keadaan berpekerjaan kelompok masyarakat. Maksud sosiologi perindustrian membawa maksud kehidupan di dalam dan di luar tempat sesuatu kerja. Ini definisi industri, jenis-jenis perindustrian. Industri berat melibatkan pengeluaran jentera, peralatan moden yang menggunakan kemahiran dan teknologi tinggi. Yang kedua, perindustrian ringan. Perindustrian ringan ni ada tiga bentuk. Yang pertama, memproses, pembuatan. Lepas tu, industri desa. Industri yang ketiga, industri pelancongan. Maksudnya, industri pelancongan pembangunan yang diteroka untuk terhadap kawasan-kawasan yang mudah seperti pantai-pantai, Pulau Pampu, Pulau Tioman, Pulau Langkawi, Rantau Oban dan sebagainya. Corak perindustrian di negara ketiga dia lebih kepada perindustrian kebergantungan. Yang mana kebergantungan ni dia bergantung kepada sektor modal, teknologi asing dengan negara pusat atau negara maju. Okey, negara pusat tu contohnya Amerika Syarikat, Amerika Syarikat, Jepun, United Kingdom dan itulah yang negara-negara yang boleh bantu kita dalam modal dan teknologi yang buat industri tu untuk kembangkan industri. So mengenai sektor perindustrian di Asia Tenggara dikuasai oleh modal asing. Kejap. Tadi belaga. Tadi punya cakap sampai depan kikit macam mana tu Kebergantungan. Kebergantungan ni ialah kehidupan ekonomi negara pinggiran, yang mana kehidupan negara pinggiran ni dia dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi di negara pusat. Negara pinggiran ni contohnya negara-negara yang tak boleh diri dengan sendiri. Bukan tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia macam mana? Lebih kurang dia bergantung, tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia boleh berdiri tapi dia tak cukup. Tak cukup untuk bangun sendiri, kena juga minta bantuan orang lain untuk kembangkan dia punya industri tu. Lepas tu dia juga mempunyai peranan sebagai penerima akibat sahaja. Ni yang Dan Santos ni cakap lah.
Lepas tu negara Dan pusat. Santos. Tak tahu lah. Dan Santos. Saya rasa bukan Dan Santos. Dan Kan? Habis? Dos Santos. Don Dos. Dos. Dos Santos. Tengok dalam slide Dan. Sebutan dia lah. Don. Bukan. Ejaan tu. Oh yeah. Okay, tak apa. Malaysia dah kesilapan. So, negara pusat juga perlukan bahan. So, negara pusat ni dia tolong kita bersebab juga sebab dia pun perlu kita pula. Negara pinggiran ni sebab dia pun perlu bahan asli untuk industri mereka. Lepas tu negara pinggiran juga memerlukan barangan industri untuk pembangunan. So, jenis-jenis kebergantungan ada 3, kolonial, kewangan dan teknologi. Kolonial ni dia lebih pada kita bergantung orang-orang atas lah, orang-orang yang ada kuasa. Bangsawan. Kewangan ni Kolonial bukan bangsawan. Ni. Kolonial lah orang yang berkuasa lah. Yelah penjajah, berkuasa lah. Ha? Betul tak saya cakap? Tadi siapa kata bangsawan? Ika. Ha. Hai, Kan? Ika ni bagi maklumat salah. Itu yang tak study. Kewangan ni kewangan teknologi lah. Teknologi tu macam kita tahu negara pinggiran ni kan dia tak ada bergantung. Maknanya dia tak mampu pun nak ada teknologi yang canggih. So dia perlu juga bantuan pada negara pusat ni untuk dia punya teknologi. Senang aku bentang. So, Tunggu soalan aku tanya tadi. okay. Lepas tu dalam proses pembangunan kapitalis dan pengumpulan modal di negara pusat ni merupakan proses yang bersada yang mana sektor pertanian berkembang selari dengan sektor perindustrian dan kedua-dua sektor ni saling melengkapi dan mempunyai dinamismenya sendiri. Dinamisme tu. Okay, negara pinggiran pula dengan proses pembangunan kapitalis dan pengumpulan modal bergantung pada pembangunan di negara pusat. Contohnya mengeluarkan bahan-bahan asli dan bahan-bahan makanan untuk dieksport ke negara-negara pusat. Proses pembangunan kapitalis yang selengkapnya juga tidak boleh berlaku dekat negara pinggiran. Ragam pengeluar prakapitalis masih kekal di negara pinggiran yang disebut kapitalisme pinggiran. So, kapitalisme pinggiran telah menyumbang kepada jurang serantau dan sektor. Kenapa sebut kapitalisme? Kapitalism. Okey, kapitalisme. Kita Melayu, turing satu. Kapitalism macam Melayu pun kapitalism. Okeylah, kapitalisme. Okey. Jurang pendapatan dan kekayaan semakin meningkat. Peluang pekerjaan yang sikit dan menyebabkan penambahan pengangguran dan hanya memberi keuntungan kepada golongan kecil elit ekonomi dan politik saja. Ni Clement cakap. Clement. Okey. Ni aku lupa. Main banyak dah. Mana ada main? Okey, negara-negara dunia ketiga prakapitalis pada dasarnya merupakan negara yang masih mengamalkan sistem feudal. Sistem yang apa kita tadi? Sistem feudal So dalam sistem ni seandainya negara ini tak berkembang secara wajar meskipun lambat akan terjadi juga kemajuan dia. Negara-negara dunia ketiga juga mengalami proses yang mana pada dasarnya sama dengan feudalism di Eropah dan kemudiannya melahirkan kapitalisme. Contoh, feudalism Jepun berkembang menjadi kapitalisme yang kuat kerana tiada gangguan dari luar. Tiada gangguan dari luar ni mungkin tiada jajahan dan tiada campuran kuasa besar. Lepas tu sebaliknya India pula tak mengalami perkembangan akibat imperialisme Inggeris. So lagi. Pembangunan perindustrian di Malaysia. Pembangunan perindustrian di Malaysia telah bermula sejak lepas merdeka lagi. Lepas tu pada mulanya pengadaan kerajaan terhadap sektor ini adalah sebagai salah satu usaha untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi di Malaysia. Jadi pada tahun 1950 dan 1960, kegiatan perindustrian di Malaysia dijalankan sebagai usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara yang pada waktu itu amat bergantung kepada sektor pertanian. Yang start bermula 1970-an, kerajaan telah menitik beratkan pertumbuhan industri yang lebih besar untuk menampung kehendak pekerjaan dan
dasar ekonomi baru. Okay, untuk KDNK Tahu lah boleh baik. keluaran dalam negeri kasar mengikut aktiviti ekonomi tahun 2009 hingga 2015. So untuk pengetahuan KDNK ni ialah statistik berkenaan pendapatan negara dan ianya juga berkaitan dengan pertumbuhan atau pembangunan ekonomi negara. KDNK ni dia ni untuk mengukur jumlah nilai akhir barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam ekonomi bagi sesebuah negara melalui dia ada 3 kaedah yang dilakukan. Okey, pertama dia ada kaedah pengeluaran iaitu penjumlahan nilai ditambah dengan aktiviti ekonomi seperti pertanian, pelembungan dan pengkuarian lain-lainnya. So kaedah kedua adalah kaedah perbelanjaan iaitu penjumlahan pembelanjaan akhir isi rumah, pembelanjaan akhir kerajaan dan pelaburan serta ekspor bersih. So kaedah ketiga ialah kaedah pendapatan adalah penjumlahan pendapatan oleh faktor pengeluaran dari segi tanah, tenaga buruh, modal dan keusahawanan. So untuk apa kepentingan KDNK ni? Okay, first dia untuk mengukur prestasi dan kedudukan ekonomi sesebuah negara sama ada meningkat dalam tahun tu ataupun menurun. So seterusnya adalah untuk mengenal pasti dan membuat penilaian sama ada tentang keberkesanan tentang dasar ekonomi yang dilakukan oleh kerajaan, sama ada dasar yang digunakan itu berkesan ataupun tidak. Okay, jika dilihat pada slide kita ada contoh, kita ambil sektor pertanian dan perhutanan serta perikanan. So pada tahun 2009 kita tengok 39,992 juta. Sekejap. Kenapa tak ambil yang 2000 Mana? yang terbaru punya? 2015. Kita dah 2020. 9 lama ni. Kenapa tak ambil yang baru punya? Ambil yang 2020 ni, yang baru ni ada 2012. Okey, untuk KDK 2020 dalam BS harian online, Okey. dia mengatakan bahawa dijangka keluaran negara kasar dijangka tumbuh masing-masing sebanyak 4.7% dan 4.8% pada tahun 2019 dan 2020. Okey, 47 dengan 47% dengan 48% tu pertumbuhannya macam mana? Keseluruhan. Ya, tumbuh bagaimana? Okey. Imo. Okey, Kementerian Kewangan dia cakap perkembangan itu mungkin dipacu oleh permintaan domestik yang berdaya tahan, terutamanya terhadap pembelanjaan isi rumah berikutan pasaran buruh yang stabil serta inflasi yang rendah. Okay, so maksudnya kalau kat dalam jadual ni, dalam ni, sektor ni, yang kita boleh nampaknya yang antara kata pembelanjaan isi rumah kan. So di sini pertanian, perhutanan, perikanan akan meningkat seperti biasa. Kemudiannya pembinaan, pembinaan tak ada sebab apa berlakunya rumah terbengkalai tu banyak sangat. Okey. Kemudiannya mungkin kewangan insurans hartanah dan perkhidmatan perniagaan, pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi. Itu adalah antara peratus-peratus pertumbuhan untuk tahun 2019 dan 2020. Lain kali buat yang ada punya yang terbaru. Ini lama sangat. Saya letak dalam slide tu just untuk perbandingan kamu buat tadi tu. Okey. Faham? Okey, clear. Alright. Maksudnya yang ni pun sama kan? Sama je. Okey, untuk kesan penjahteraan di Malaysia secara umum, kita tengok kesan dia terhadap pekerjaan. So kebanyakan industri yang dibangunkan, dia akan membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Okay, kemajuan perindustrian di Malaysia antara tahun 1980 hingga 1990 telah mewujudkan lebih daripada 9,411,000
peluang pekerjaan. Itu daripada tahun 1980 ini 1980. So untuk antara peluang pekerjaan dia dari segi industri pakaian, tekstil, elektronik dan barangan makanan. Sebenarnya ada lagi. Sebenarnya bukan itu saja. Kita ada sekarang ni yang saya cerita berkenaan dengan sektor informal, pemandu Grab, kan? Pembawa motosikal, Food Panda, lepas tu Dobi, layan Dobi sendiri perkhidmatan tu kan. Dia ada nama dia sektor informal. So itu pun menyumbang kepada KDNK juga. Faham? Okey, clear. So kalau dalam exam kalau ada tu masukkan itu dia punya point dia. Sektor informal. Okay, untuk dari segi kesan terhadap ekspor, so sumbangan sektor perindustrian ni amat penting terhadap aktiviti ekspor negara kerana ianya dapat menjimatkan pertukaran mata wang asing serta dapat mengekalkan imbangan perdagangan yang memuaskan. Nampak tak kali Facebook Faham tak? Maksud dia apa? Tak faham? Okey. Kita ada ekspor dan juga import. Kalau import apa yang kita buat? Import kita ambil barang daripada luar masuk ke dalam. Okey. Kalau ekspor okey, ekspor kita barang kita bawa keluar. So di sini berlaku tak apa ni kitaran aliran tunai? Berlaku sebab ada berlakunya proses pembelian, adanya cukai, adanya duty excess di situ. So bila ada duty excess dari segi mata wang berlaku tak kekuatan di situ, dikuatkan di situ. Berlaku kerana apa? Orang beli barang kita menggunakan mata wang ringgit Malaysia dan kemudian disandarkan dengan US dollar. Faham tak? Sebab tu ada berlakunya kalau di Jepun dulu ekspor dia tu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi Jepun. Waktu the miracle of Japan. Kan? Keajaiban Jepun sewaktu mendapat sebagai ekonomi dunia yang pertama mengatasi Amerika Syarikat pada waktu itu tahun 1960-an 1970-an. Waktu itu ditulis oleh Ezra Vogel mengenai tentang bagaimana Jepun mengajar Amerika Syarikat dalam ekonomi dunia dengan menerusi ekspor. Dia buat barang dalam teknologi dalam negara dia ekspor ke negara Amerika Syarikat, musuh dia sendiri. Okey, dia ekspor ke sana untuk Amerika Syarikat beli barang contoh macam Mitsubishi, macam-macam lah peranti elektronik dan juga pelbagai lagi yang ada di Jepun, dan ia menyebabkan mata wang Jepun mahal. Faham tak? Meningkat mahal. Dan kita pun kalau kita nak pergi melancong ke Jepun, kita kena fikir 2-3 kali. Sebab apa? Mata wang mereka walaupun dalam kiraan yang 1 juta yen, tapi sebenarnya kalau melibatkan duit kita rendah duit kita dengan Jepun. Very rendah duit kita. Sebab tu hasil daripada ekonomi mereka, Jepun, hasil ekspor mereka berjaya memperkasakan ekspor. Hasilnya aliran tunai mata wang masuk ke dalam negara dan mengukuhkan mata wang. Dan dari segi imbangan perdagangan, kan? Dari segi imbangan perdagangan juga membawa kepada mana, contohnya kalau dia dah ada barangan elektronik kat dalam negara, contoh dia dah ada dah ni hasil dekat dalam negara tu dah ada dah, contohnya dia kaya dengan elektronik kan, Jepun kan ataupun Korea. So dia perlu tak ekspor daripada barang import daripada dekat luar? Tak perlulah. So di sini berlaku tak imbangan perdagangan. So dia hanya perlukan barang-barang mentah yang lain. Kan, contoh dia ambil jagung ke daripada negara. So berlaku tak imbangan perdagangan di situ? Tak berlaku defisit dari segi ekspor dan juga import. So dia kalau nak pastikan berlaku imbangan perdagangan, ekspor dan import harus bersifat equal, seimbang. Sebab tu ekspor dia dipastikan. Kenapa dia nak perlu ambil barang ekspornya import yang daripada luar sedangkan dia boleh provide yang lebih baik. Betul? So just rakyat dia gunakanlah apa yang ada. Macam kita Proton, beli Proton. Saya pakai kereta Proton Persona. Saya rasa benda tu adalah saya perlu beli. Kenapa? Itulah syarikat tempatan dan kita boleh meningkatkan dari segi aliran tunai mata wang dalam negara. Sebab kita berbelanja di dalam negara dan itu dalam masa yang sama akan memberi keseimbangan dalam imbangan perdagangan. So tak perlulah kita import daripada kita luar untuk kita beli. Sebab itu akan menjejaskan. Ya, kalau boleh mendapat keuntungan tetapi hanya berapa kerat saja yang dapat kat situ. Berapa ramai yang boleh beli kereta import? Saya tanya awak. Betul? Berapa ramai beli kereta import? Habis itu kereta lokal bagaimana? Siapa yang nak beli? So di sini boleh berlaku jurang antara imbangan
Tangan. Okay, clear? Faham? Okay, alright. Boleh tak jelas macam tu? Tak enggak gitu, boleh? Dia comel. Okay, next. Nak terangkan. Next lah. Bagi penutup dulu lah, 2 suku lah. Okey, sekedar. Dah. Lagi. Next. Bagi Tifa pula present. Ai dah present tadi. Tifa dah present dah? Okey, next. Pergi ke conclusion tu. Tak ada conclusion. Okey, bagi conclusion. Your kumpulan apa yang kamu faham tentang sosiologi penindustrian? Conclusion, your own conclusion. Sosiologi perindustrian ni adalah satu cara untuk membangunkan atau membangunkan negara dunia ketiga ni lah. Okay. Lepas tu sambung. Perindustrian ni amat penting lah untuk negara kerana dapat membangunkan sebuah negara tu lah. So, Macam tulang belakang untuk satu faktor untuk salah satu faktor untuk negara tu bangun. Dengan cara ni kita boleh membuka peluang pekerjaan Dan lain-lain. Senang Nazrin? So bagi saya industrian tu merupakan satu Kau ikut cakap dia memang lah. kalau macam penting lah untuk pembangunan sebuah negara, segi ekonomi dia, politik dia sekali. Nilai dia besar juga lah. Faktor besar juga lah. Di mana sosiologinya? Sosiologi dia dekat pembangunan perindustrian tu lah. Apa tu kilang-kilang tu. Di mana sosiologinya? Sosiologi. Macam bila ada perindustrian, so rakyat tu dia membuka peluang pekerjaan kepada rakyat. Selain daripada itu? Ada tu apa kan kita kan negara pusat dengan negara pinggiran tu. Okay. Dia apa membantu tu apa orang panggil? Kolaborasi. Kolaborasi. Apa yang kamu faham tentang negara pusat dan negara pinggiran? Negara pusat adalah negara yang kaya, yang boleh tolong negara pinggiran untuk boleh bantu negara pinggiran. Boleh berlaku eksploitasi ataupun tidak? Boleh berlaku. Boleh berlaku. Dengan keadaan bagaimana? Okey, apa Syah? Teruskan. Pinjaman. Okey. Okey. Dengan pinjaman. Adakah pinjaman itu akan menjerut negara pinggiran? Macam Contoh okey, Anis, Ika. tak ada. Bagi tahu lah pandangan. Tak apa contoh macam ni nak bagi pandangan, lepas tu tak ada pula. Contoh? Okey, Putri. Duduk belakang. Apa Syah? Contoh macam apa? Okey. Dia bagi Pinjam. gunakan Cukai. cuti yang tinggi. Apa? Bunga. Bukan duti, bunga. Interest. Okey. Yang tinggi dan dapat membebankan negara tersebut untuk membayar. Okey. Contoh okey. Dari segi sosiologi perindustrian ni kita tahu bahawa banyak negara-negara dunia ketiga ingin maju, ingin mengecapi pembangunan yang seimbang dan dalam masa sama dapat meningkatkan kadar KDNK kan, keluaran dalam negara kasar. So benda itu sangat penting untuk menunjukkan petunjuk bahawa negara sudah maju ataupun sedang membangun. Walau bagaimanapun dalam proses negara dunia ketiga, khususnya pemimpin-pemimpin yang ada pada ketika itu yang ingin mengecapi kemajuan tersebut telah melakukan satu tindakan polisi atau dipanggil sebagai rancangan jangka panjang untuk industri. Pelbagai rancangan yang dilakukan dalam RRJP ini antaranya adalah membuat pinjaman untuk meneruskan kelangsungan dalam aspek perindustrian. Kerana sekarang tu sebelum ini kita tahu kita menghadapi revolusi perindustrian yang ketiga, iaitu industri lah. Ada industri berat, betul. Ada Highcom buat teknologi, buat kereta semua kan. So waktu itu berlaku banyak pinjaman untuk meningkatkan pembangunan dan juga KDNK negara. Tetapi apa yang berlaku ialah
keuntungan yang diperolehi tidak sama dengan apa nilai pinjaman yang telah dipinjamkan. So ia memberi kesan yes dan bertambah pula kadar bunga yang tinggi, dan ini berlaku kepada negara Indonesia apabila Indonesia menghadapi keadaan yang sukar di mana ekonomi mereka agak terjejas dengan teruk akibat krisis kewangan Asia 1907 dengan 1998. Malaysia juga tidak terelak daripada keadaan tersebut dan kita menghadapinya, tetapi akibat polisi tindakan waktu itu negara menggunakan idea untuk menambat mata wang ringgit Malaysia dan untuk tidak didagangkan nilai mata wang ringgit Malaysia, Malaysia selamat untuk menghadapi krisis kewangan Asia. Walaupun idea tersebut dianggap sebagai sesuatu yang gila pada waktu ketika itu apabila menambat mata wang Malaysia. Sebab apa? Bila tambat mata wang ni macam ni, saya tambat, bergerak tak lembu? Tak bergerak lah kan? Begitu juga dengan ringgit Malaysia kita. Tak bergerak, tak didagangkan. Orang tak nak beli sebab apa, dah tambat dah. Tetapi ada orang kata tidakkan tu gila. Sebab apa? Ia akan menyebabkan berlakunya depreciation ataupun berlakunya penurunan dari segi mata wang yang secara mendadak. Dan kita waktu itu buat begitu. Tetapi Indonesia menghadapi perkara yang sukar kerana mereka meminjam IMF. Kita tidak pinjam IMF. Indonesia pinjam IMF, International Monetary Fund. So dia pinjam IMF, bila pinjam IMF dan terpaksa bayar bunga yang banyak dan menghadapi pelbagai kekangan, risiko dan banyak syarikat-syarikat yang buat perdagangan tutup. Sampaikan Kamar Dagang Indonesia juga menghadapi kesukaran bagaimana untuk menstrukturkan semula reformasi ekonomi Indonesia selepas berlakunya penumbangan ke atas Soeharto pada tahun 1997-98 dalam politik Indonesia. Dan selepas Soeharto tumbang, naiknya Jokowi nampak lagi, Jokowi hujung lagi, naiknya Pak Habibie yang baru meninggal baru-baru ni. Okey, Habibie kenal tak? Habibie dan Ainun. Okey? Kena. Okey. So Pak Habibie dan Ainun ada. Pak Habibie ni hebat orangnya. Habibie ni adalah seorang engineer dan dia adalah antara orang Indonesia yang pertama, yang pertama membina pesawat. Membina pesawat di Belanda dan juga di Jerman. Beliau cukup hebat Habibie dan menjadi Presiden Indonesia, tetapi tidak diterima dalam tempoh beberapa kerana reformasi yang dibuat Habibie itu tak sekata dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, maka jatuh Habibie. Naik selepas Habibie ialah Gus Dur, Abdul Rahman Wahid naik. Abdul Rahman Wahid berlaku sedikit perubahan dan seterusnya Megawati dan kemudian Susilo Bambang Yudhoyono dan kemudiannya Pak Jokowi. Okey. So bila berlakunya perubahan-perubahan tersebut, Indonesia dapat bangkit dan Indonesia dijangka oleh PricewaterhouseCoopers dalam tempoh 2050 akan menjadi negara yang ke-7 terbesar dalam ekonomi dunia. Lihat bagaimana ekonomi Indonesia bangkit kesan daripada kegagalan. So adakah ia boleh berlaku kepada negara kita? Boleh. Iltizam politik pemimpin dalam negara. Itu saja. Clear? Faham? Faham jelas? Untuk bangun ke industri begitulah gayanya. Okey.